السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, karangan ataupun penjelasan fiqh ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka soal apa? 93. Baik. Muka surat 93 katanya wa yahrumu bil ihrami sittatu asya'. Al-awwalu satru ra'si ar-rajuli wa wajhi al-mar'ah wa lubsul makhit fi badanihi in kana rajula wa lubsul quffazaini lil mar'ah. الثاني التطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه أو طعامه أو شرابه. الثالث دهن شعر الرأس واللحية. الرابع إزالة الشعر والظفر. وكفارة هذه الأربعة شاة أو إطعام 3 آصع ل6 فقراء لكل واحد نصف صاع أو صوم 3 أيام. الخامس الجماع، فإن جامع في العمرة فسدت ولزمه إتمامها، أو في الحج قبل التحلل الأول وكان عامدا مختارا فسد، وإذا فسد وجب عليه إتمامه ويقضيهما ويخرج الكفارة، وهي بدنة ثم بقرة ثم 7 شياه ثم طعام بقيمة البدنة ثم صيام بعدد الأمداد. السادس اصطياد الصيد، ويحرم صيد الحرمين وقطع أشجارهما على المحرم والحلال، وإذا فعل شيئا من ذلك وجبت الفدية إلا صيد حرم المدينة وشجرها. Maksudnya, fasal larangan ketika ihram. Perkara yang dilarang dalam ihram itu 6 perkara. Pertama, menutup kepala bagi lelaki, menutup muka bagi wanita, memakai pakaian yang berjahit di badan bagi lelaki, memakai sarung tangan bagi wanita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana ada ibadat yang dikenali sebagai ibadat umrah, dan di sana ada ibadat yang dikenali sebagai ibadat haji. Kita ada ibadat umrah dan ada ibadat haji. Ibadat umrah dan ibadat haji banyak persamaan, melainkan dalam perkara-perkara tertentu berbeza. Sebagai contoh, dalam ibadat haji ada rukun tawaf di Arafah. Ada rukun wukuf di Arafah. Silap lagi sebut tawaf pula. Wukuf di Arafah pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah adalah waktu dia. Manakala umrah tak ada. Umrah tidak ada rukun wukuf di Arafah. Haji dia ada bermalang di Muzdalifah, bermalang di Mina, melontar, dan kesemua perkara tersebut tidak ada pada umrah. Di sana ada pantang larang.
Bagi orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah tidak boleh melakukan perkara-perkara ini. Dan siapa hak yang kata tak boleh? Hak yang kata tak boleh adalah syarak Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawasanya perkara ini tidak dibolehkan. Apa hak yang Rasulullah khabar adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara yang dilarang ketika seorang itu sedang berihram, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun antara perkara yang dilarang ketika seorang itu sedang berihram adalah menutup kepala. Tapi menutup kepala ini bagi lelaki. Jadi nak pakai piyah tak boleh, nak pakai topi tak boleh, nak letak serbang atas kepala tak boleh. Biar kepala doga lagu tu lah. Baik, tak kira lah kepala tu ada rambut ke tak ada rambut ke, biar gitu. Jadi kalau orang tanya, salah ke pakai piyah? Ya, dalam hal-hal tertentu salah. Antaranya ketika kita sedang mengerjakan umrah dan mengerjakan haji, ataupun kita sedang dalam ihram. Dan pernah beberapa kali yang bersebut sebelum daripada ni bahawasanya agama bukanlah berdasarkan kepada logik akal. Agama adalah berdasarkan kepada dua wahyu. Agama bukan berdasarkan kepada logik akal. Kita zaman kita ni kita kena sebut semua benda lagu ni. Kerana di sana ada golongan-golongan liberal dan golongan-golongan hak yang menyeleweng. Mereka cuba menyesatkan umat Islam dengan mendatangkan hujah logik akal semata-mata. Ini di antara benda hak yang kita kena sebut semua. Agama bukanlah berdasarkan kepada logik akal. Agama adalah berdasarkan kepada dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun menurut kefahaman ulama' muktabar. Bukan semua orang boleh faham Al-Quran dan As-Sunnah. Di sana ada kaedah-kaedah yang perlu dipelajari, yang perlu difahami, yang perlu dikuasai untuk kita memahami Quran dan hadis itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu pernah sebut dah sebelum daripada ni suatu perkataan yang diriwayat daripada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil mas'i min a'lahu." Kalau agama ni dengan pandangan, dengan logik akal, maka sapu di bawah khuf lebih utama berbanding sapu di atas khuf. Antara perkara hak yang disyariatkan dalam agama kita adalah apabila kita pakai khuf, kita pakai sarung kaki, masa kita ambil wudu, kita tidak wajib pecah sarung kaki apabila cukup syarat-syaratnya. Sampai masa basuh kaki, tak perlu basuh kaki, cukup sapu di atas khuf. Hak yang wajib sapu atas, tak wajib sapu bawah. Wajib sapu benda atas, tak wajib sapu bawah. Kita pakai kasut kulit dan seumpamanya, dia mengambil hukum khuf. Jadi kalau kita nak ambil wudu, sampai masa basuh kaki tak payah pecah kasut lah. Sapu atas. Tak perlu sapu bawah. Ambil air sapu atas, bukan sapu bawah. Wajib sapu atas. Kata Sayyidina Ali, kalaulah agama itu dengan akal, dengan logik, maka kena sapu bawah daripada sapu atas. Sebab dia bawah tempat kotor, atas tak kotor. Sebab orang jalan dengan tapak. Baik. Tetapi kata Sayyidina Ali, aku melihat Rasulullah sapu di atas khuf, bukan di bawah khuf. Baik, jadi antara perkara yang dilarang kepada orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah, ataupun lebih tepat ketika dia sedang berihram, menutup kepala. Orang lelaki, orang puan apa menutup kepala? Bukan wajib orang puan menutup kepala kalau sekiranya dia berada di hadapan orang lelaki ajnabi dan seumpamanya. Menutup muka bagi wanita, orang puan tak boleh tutup muka. Orang puan tak boleh pakai niqab. Bukan menutup muka secara umum. Perempuan tidak boleh pakai niqab. Perempuan haram memakai niqab. Tapi kalau orang puan ambil tudung dia, buat lagu tu tak ada masalah. Bahkan ada athar yang menyatakan bahawasanya Aisyah, tak silap ingat, ketika dia sedang berihram, ketika dia sedang tawaf, apabila orang lelaki lalu, dia pun tarik sikit tudung dia, dia jatuh sikit tudung dia, tapi maksudnya dia
tutup muka, tapi bukanlah tutup seperti mana tutup pakai niqab, pakai pudoh. Baik. Memakai pakaian yang berjahit di badan bagi lelaki. Dalam kitab sebut lagu itulah, memakai pakaian yang berjahit bagi di badan bagi lelaki. Jadi orang hok yang buka kitab ke, buka panduan-panduan buku umrah ke, buku haji, bab ni ramai orang lelaki silap faham Orang lelaki silap faham. Jadi setiap pakaian hok yang berjahit tak boleh pakai. Jadi sebenarnya maksud pakaian hok yang berjahit ni kita kena faham situasi dulu. Dia dulu ada pakaian hok yang orang pakai macam orang pakai ihram tu, atas lah, bawah selah. Ada hok yang dijahit sarung. Dia maksud hok yang berjahit di sini adalah pakai secara benda sarung. Itu maksud dia. Jadi semata-mata pakaian yang berjahit tak ada masalah, boleh, tapi jangan pakai secara sarung. Kita malah nak beli kain ihram. Daripada beli kain ihram baik atau biti kepala sting kita. Jadi contoh malah beli, lepas tu nak pakai mana? Nak jubah dia dua lau, jubah besar. Masalah ni kuruh dulu gemuk kan besar. Contoh, pakai jubah tu pakai bawah selah, atas selah. Tapi kita pakai bawah tu buat macam kain. Buat macam kain, bukan pakai sarung. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan kata apabila ada jahitan tak boleh pakai. Bukan gitu. Tak boleh pakai secara benda sarung gini. Jadi kalau jubah kita pakai macam kita pakai kain tualau, lepas tu hak selah lagi kita tak atas bahu, tu tak ada masalah. Tu dibolehkan. Baik. Kemudian ni untuk orang lelaki Lepas tu memakai sarung tangan bagi wanita. Orang puang haram pakai sarung tangan. Sebab orang puang ketika dia berihram, dia kena buka muka, kena muka dua tangan. Tapi meletakkan tangan di dalam kain tudung, tu tak ada masalah. Baik. Yang keduanya, mengenakan wangian pada tubuh badan, pakaian, tempat tidur, makanan ataupun minumannya. Jadi semua jenis makanan hak yang wangi, minuman hak yang wangi perlu dijauhi oleh orang yang sedang berihram. Ketiga, meminyakkan rambut atau janggut. Jadi masalah minyak ni di rambut dengan janggut je. Kalau orang puang dia tak ada janggut, rambut je lah. Orang lelaki ada janggut. Jangan letak minyak pada rambut dengan janggut. Jadi kalau letak minyak di tempat lain tak ada masalah. Kita pergi sana, udara cuaca sana tidak sama dengan cuaca tempat kita. Dia cuaca kering, kat kita cuaca lembap. Jadi sana kok kering habis Kaki-kaki kering habis, tengok kelaring habis kaki. Jadi kita pun nak buat warna ni, kita pun minyak lama, nak hilang kelaring apa semua sekali kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi syarat minyak saat itu jangan wangi. Hak yang tak boleh, lama minyak, janggut dengan rambut. Dia lama minyak ni sama, laki puang sama je. Maka memakai wangian sama, laki puang sama. Keempat, menghilangkan rambut atau kuku. Menghilangkan rambut, bulu, kuku ketika kita sedang berihram dilarang, tidak dibolehkan. Perkara-perkara tersebut kalau sekiranya dilakukan dengan sengaja, sedangkan dia mengetahui hukumnya haram, berdosa. Tapi kalau dia tidak sengaja, tak dosa. Ataupun dia terlupa. Terlupa dah masa duk atabah tu kan. Duk atabah. Pakai kain bawah selah, atas selah orang lelaki kan. Sejuk, tok tangan bawah tiok. Panjang hulu tiok. Itu. Duk teringat dia sedang berada dalam ihram. Dosa ke tak? Tak dosa. Sebab dia buat dalam keadaan terlupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah hukum kami sekiranya kami tersalah ataupun kami melakukan secara terlupa. Tiga perkara hak yang Allah Ta'ala maaf. Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih, kata Rasulullah. Allah Ta'ala memaafkan daripada umatku kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala maafkan untuk umat Rasulullah benda hak yang dilakukan oleh umat Rasulullah secara tersalah, silap, terlupa, dan benda hak yang dipaksa mereka itu melakukannya. Itu dimaafkan. Jadi kalau orang tersilap pakai minyak rambut, tidak teringat. Silap pakai pakaian, tidak teringat. Tak apa, dimaafkan, jangan rusing. Jangan usah hati. Dia ada orang, dia bila sampai Mekah tu,
kita duduk dalam ihram kan, masuk check in hotel dulu. Lepas tu masuk mandi. Lepas daripada mandi, pergi pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Kayak gini. Dak teringat. Dah biasa lepas daripada mandi, rumah memang buat gitu. Lekat adat tabiat buat lagu tu, jadi pun lepas mandi pun sekali buat acara rumah ni. Okey, tak apa, dimaafkan sebab dia terlupa. Cuma bila dia ingat, tak boleh, kena segera pecah. Kalau biarlah gitu situ baru haram. Kerana dia telah mengetahui dia melakukan perkara yang dilarang, tapi dia membiarkan perkara yang dilarang ada pada diri dia. Baik. Jadi tak ada masalah. Ada orang mutawif kata kita nampak mocik-mocik. Ada jemaah kita ni geru-geru orang-orang lama saja ni. Jadi nampak dah sampai lewat malam dah. Jadi malam ni kita tidur dulu kita tawaf pagi esok Lepas subuh kita tawaf tidur dulu dah. Hak pocik-pocik ni dah biasa tidur. Biasa tidur pakai kain pelekak, pakai baju. Jadi pecah belaka pakai pelekak baju. Dah ingat sekarang. Baik, esok baru dipakai mula kain ihram. Dimaafkan kalau sekiranya dia terlupa. Kalau dia sedar aku sedang berada dalam ihram, tapi pakai juga, tu tak boleh. Sama juga orang hak dah ingat nak pecah spender. Dah biasa pecah spender, biasa ada sok mau spender. Baik, tengah buat tawaf. Tengah tawaf. Ada spender. Wajib segera kena pecah. Tengah tawaf. Dak nak pecah gua ni. Mereka gua ni pun sebab muat benda salah dah ni. Mereka gua ni pun sebab muat benda salah dah ni. Baik, malu ke orang Ya gini, dia kaedahnya sebenarnya dia ada cara je. Ada cara je kalau orang tu pandai. Ada cara je. Dia dalam bab ni bukan mesti kita kena pecah kain. Nak pecah tu pandai-pandai reka Pergi kok juru-juru sikit. Hak cabut kain ihram pun ada. Nasallallahu salamata wal afiyah ketika tawaf kan. Hak cabut kain ihram pun macam-macam benda hak berlaku kan. Jadi, mereka kat mana-mana pun yang penting mu kena tinggal benda hak yang salah tu, hak yang membuat benda hak yang haram. Ada orang dah ingat nak pecah stokeng. Dah ingat pakai pecah stokeng. Dah main naik kapal terbang kan. Nya pakai semak pakai kasut lagi duk teringat ke pramugari pula. Baik, ni contoh-contoh je. Dan walaupun contoh-contoh yang kita khabar ni sebagai contoh, tapi benda di berlaku. Kita nak raya benda berlaku Jadi pakai stokeng lawa pun sekali sampai tepat, sampai miqat. Jadi nak pakailah kain ihram situ. Dah ingat setara muka stokeng. Sampai Mekah baru ingat lepas daripada niat dah. Tak ada masalah, tak ada sesikit pun. Sikit pun tak ada sebab kita buat dalam keadaan kita terlupa. Baik. Cuma, ada cuma ada cuma. Cuma hak yang kita langgar patang larang dalam keadaan terlupa saat ni tu tak berdosa. Cuma adakah wajib kena bayar dam, denda ataupun tidak? Kata ulama kena tengok. Kena tengok mana? Dalam bab ni hak yang kita langgar bab pantang larang ni, kalau kita tengok dia ada dua. Yang pertamanya dipanggil tarafuh, yang keduanya itlaf. Nanti kita cerita istilah bahasa Arab dulu, lepas tu nanti kita akan hurah. Yang pertamanya pantang larang, hak yang dilarang kita buat. Kalau kita buat, dia masuk dalam tarafuh. Tarafuh ni bersenang-senang dengan perkara tersebut, tapi kita tidak menghilangkan sesuatu daripada diri kita. Itu yang pertama. Yang keduanya itlaf. Itlaf ni menghilangkan sesuatu daripada diri kita. Kita buat contoh Kalau pakai pakaian, orang lelaki pakai piyah, pakai baju, pakai stokeng, pakai spender. Tu dipanggil benda tarafuh nama dia. Orang puang pakai benda pakai pudar. Ni pakai mah ni pakai mah. Baik, pakai sarung tangan. Tu dipanggil benda tarafuh. Pakai wangi-wangian, tu dia panggil tarafuh nama dia. Itlaf ni khak kuku. Khak kuku itlaf sebab benda? Sebab kita menghilangkan. Kita menghilangkan. Cabut rambut, itlaf menghilangkan. Kita repih pokok, tu itlaf, kita merosakkan sesuatu. Dia benda yang dilarang, kena ingat benda yang dilarang sekiranya kita buat dalam keadaan kita terlupa kita sedang ihram, tak berdosa. Kita buat dalam keadaan kita terlupa kita sedang berihram, tak berdosa. Cuma kalau bab pantang larang hak yang kita buat saat ni tu tarafuh, maka tidak wajib bayar denda. Tapi kalau dalam bab itlaf, wajib kena bayar denda. Situ je. Kita dah ingat, tengah kita duk ihram, kita dah ingat, kita pergi cabut bulu tiup, habis bulu tiup.
Dua-dua. Duduk rumah tak gitu. Dah sibuk sangat duduk rumah. Duduk dalam bah ni dah tak ada benda, tak tangan sini. Oh, panjang weh. Perut berat duk cabut. Habis dua-dua cabut. Penuh tepi bah. Nak cabut etak situ, cabut etak situ. Baik. Okey, wajib dia kena bayar denda. Sebab apa? Sebab dia telah menghilangkan. Tapi kalau dia pakai minyak wangi, mandi minyak wangi terus. Kita buat contoh, bukan pakai mandi terus. Campur dengan minum lagi. Kita buat contoh saja. Okey, hak tu tidak wajib kena bayar dam kerana dia dalam bab tarafuh. Ini di antara benda yang penting perlu kita kena faham. Hamba dulu mula-mula, kita bukan nak belajar, kita belajar dah. Kita belajar dah dulu. Mula-mula kita pergi Mekah dulu. Kita belajar dah, kita belajar pondok pun lama, kita belajar syariah pun lama, bukan kita nak belajar. Tapi oleh kerana kita rasa mana, aku belajar pun tapi aku tidak praktik lagi. Jadi kita percaya ke orang yang praktik dah, hak dak Mekah dah. Jadi kita dengar dia lah. Siapa ke hak silap pakai pakaian pun, silap pakai wangi-wangian pun, semua kena bayar dang belaka. Parok sungguh. Silap pakai pakaian, silap pakai, dak ingat nak pecak spender, dak ingat nak pecak stokeng. Bayar dang belaka. Walaupun dalam keadaan tidak sengaja. Jadi kita bukan nak belajar, kita belajar sebelum tu. Tapi main kita seolah-olah kita rasa dah kita dak terjun lagi dalam bidang tu. Kita dak pergi buat lagi, kita hanya teori je. Orang-orang sana tu praktikal belaka dah. Mereka duduk siang malam, mereka duk buat umrah, duk buat haji. Jadi kita percaya ke dia. Kita salah. Lama-lama rasa macam tak kena je, rasa tak kena. Tapi kita rasa macam tak kena bagi duk mikir balik tu bukan dalam masa sehari dua. 2-3 tahun lepas daripada tu. Kita buat kaji yang balik secara mendalam. Banyak tak kena rupanya. Kita buat dan kita ada buat penulisan dalam bab ni. Jadi ada sebahagian daripada orang hak yang duduk sana, sebahagian daripada orang hak yang bawa orang, dia kata guna setiap kesalahan yang dilakukan tanpa dilihat sengaja ataupun tidak, semuanya kebayar dam belaka. Hak tu salah, hak tu tak betul. Hak tu tak betul. Tu kita kena faham. Dan ambil royak tidak betul tu sebab kita kena kau dulu. Kita kena kau. Tapi dia nak mana? Dia benda hak yang kita silap ni, kita tahu selepas daripada kita silap dia lebih kita ingat berbanding dengan benda yang kita tak silap kan. Benda yang kita silap dah, dia lebih kuat kita ingat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya kafarah atau denda terhadap 4 larangan ini sekiranya dilakukan. Yang pertama menyembelih seekor kambing. Jadi kena sembelih seekor kambing lah. Nak melih mana? Melih dinu lah. Melih dinu. Dah nak cari mana kambing? Tanya orang. Dia ada sana orang jual. Ada kawasan tempat orang jual binatang-binatang untuk dibayar untuk disembelih. Adalah. Tanya orang sana dah. Hamba dah ingat dah nama benda tempat tu. Hamba pernah pergi lah. Tapi hamba dah ingat nama benda. Lama sangat. Dah ingat nama benda. Yang pertama. Yang keduanya, atau memberi makanan dengan 3 cupok makanan kepada orang miskin. Atau ni pilihan. Sembelih seekor kambing. Taklah kambing sana, tak tahu lah ni berapa harga. Tak tahu. Masa hamba pergi tempat ladang kambing tu, masa tahun berapa hamba pergi? Tahun 2010 ke 2009 pergi dulu. Lama benar dah lah. Lepas tu tak gigi. Jadi kalau ada ahli jemaah yang kena bayar dam pun, kita kirim ke orang je. Malah nak kira dam, banyak hal lain lagi. Kita kirim ke orang je. Suruh orang tolong buat. Jadi, atau memberi makanan dengan 3 cupok makanan kepada 6 orang fakir miskin. Dia bukan 3 cupok. Kejap. Dia ada silap sikit sini. Mana? Okey. It'amu 3 asu'in li 6 fuqara. Likulli wahidin nisfu sa'. Sa' ni makna gantang. Dia dalam bahasa Arab, sa' makna gantang, mudun makna cupok. Jadi kita memberi makanan dengan 3 gantang makanan kepada 6 orang fakir miskin, setiap seorang setengah gantang. Di segatang ni menyamai 4 cupok. Segatang menyamai 4 cupok. Segatang kalau kira dengan kilogram, secupok dia lebih kurang dalam 600 gram. Jadi segatang lebih kurang dalam 2,5 kilo. Lebih kurang lah. 2 kilo setengah lebih kurang segatang.
Jadi kita bagilah kepada seorang fakir miskin tu sekilo setengah. Lebih kurang gitu lah, saya sekilo suku, sekilo setengah gitu lebih kurang. Baik. Atau berpuasa selama 3 hari. Pilih antara 3 ni. Yang nampak yang paling ringan sekali tengah tu lah. Bagi makan kepada 6 orang fakir miskin. Bagi makan kepada 6 orang fakir miskin, setiap orang fakir miskin kita bagi setengah kantang. Baik. Kelimanya, berjimuk, bersetubuh. Sekiranya seorang itu berjimuk sewaktu berada dalam umrah, maka rosak umrahnya. Tengah-tengah berada dalam umrahnya bersetubuh dak sekarang. Baik. Maka rosak umrah dia. Tapi rosak kena ingat dia bukan semata-mata rosak. Dia ada benda yang perlu dilakukan oleh dia. Ada benda yang perlu dilakukan oleh dia. Dia masalah semayang kalau rosak, batal semayang, kena tubik semayang, tak boleh sambung. Tak boleh. Kita duduk sah depan. Masa nak bangun ke rakaat kedua, ketuk. Sudah, nak buat warna aku ni. Nak buat warna. Biar ikut lah Tok Imam. Tok Imam rokok, kita rokok Tok Imam itu. Harang buat lagu tu. Tak boleh. Tubik je lah. Tubik je. Baik. Tapi batal umrah, batal haji dia lain. Umrah batal tapi tetap perlu disempurnakan. Lepas tu kena qada balik. Nanti kita tengok ni. Sekiranya seorang itu berjimuk sewaktu berada dalam umrah, maka rosak umrahnya. Namun wajib dia menyelesaikan umrahnya itu. Mesti kena sudah. Tidak sama dengan ibadat lain. Bak umrah, bak haji kena sudah. Tidak sama dengan ibadat yang lain. Baik. Begitu juga keadaannya jika dia berjimuk sewaktu berada dalam haji sebelum tahallul awal. Sebelum daripada dia bertahallul. Tahallul awal kita cerita dah sebelum daripada ni. Dia melakukan 3 perkara, melakukan 2 perkara daripada 3 perkara. Boleh tengok pada muka surat 92. Baik. Dalam keadaan sengaja, tanpa sebarang paksaan, dia sengaja, kalau tak sengaja tu terlupa dia sedang berada dalam ihram. Orang pesan dah, mutawif pesan dah. Pokcik hak yang suami isteri tu, hak yang duduk sebilik hotel malam ni tu, kita nak pergi tawaf esok ni. Tapi tidur jauh sikit Kata pokcik, kita tua dah. Jangan main pokcik. Tua-tua pun sini kareng dia lain. Hamba pernah cerita sebelum ni kan. Hamba pernah cerita sebelum ni. Ada cerita kali lagi ya. Hamba lepas daripada melepasi sapa ke Bir Ali Jemaah. Masa tu Ali Jemaah ramai orang Kedabuluh ramai. Orang Kedabuluh ramai. Lepas tu lepas daripada Bir Ali tu hamba pun buka speaker, hamba pun buka bawah. Okey, lepas ni kena jaga patah larang ni, kena ingat tu. Mocik-mocik duduk tepi sekali tu kena jagalah. Buat piping tangan pun sekali piping saja tak apa. Takut naik naik kareng dia. Baik. Sebab kita sini ni tak sama duduk tempat kita ni, kita duduk dalam ujian. Dia duduk dalam ujian. Apabila duduk dalam ujian ni, hok dak setuh lama bini pun tua-tua pun tengok sini comel balik bini. Kita rayak gitulah. Tiba-tiba ada seorang orang Kedabuluh, kita nak khabar nama benda, kita khabar umum gitu, Kedabuluh ramai. Dia jadi nakal pula. Dia pun kata, betul lah ustaz khabar kata, kita tengok lain ni kita ini kata. Masa duduk rumah duduk sibuk ke kerja kata. Pada umur 60 lebih belakang dah. Habis orang gila, dia cakap kuat pula dalam bah. Habis orang gila dalam bah. Kita gurau-gurau je. Baik. Jadi kena jagalah. Pantang larang. Kalau berjimuk maka ia membatalkan umrah, membatalkan haji. Jadi maka rosak hajinya, sekalipun rosak hajinya, dia tetap wajib untuk menyempurnakan hajinya itu. Kemudian mengqadanya. Lepas daripada dia menyempurnakan, dia kena qada balik. Qada balik bila? Tahun depan lah. Kena qada balik. Tahun depan kalau haji, kalau umrah kena qada balik jugalah. Baik. Dan dikenakan kafarah, iaitu seekor unta. Kafarah dia kena sembelih seekor unta. Tapi bayar kafarah tu dapat pahala lah. Banyak unta, biarlah banyak pun sebab dia buat kesalahan. Dia buat kesalahan yang mana penghapus kesalahan tersebut kena sembelih seekor unta. Tak tahu harga unta berapa lah ni. Baik. Tak ingat nak tengok harga unta dulu. Katanya, jika tidak mampu
kemudian seekor lembu. Tak ada mampu seekor unta, seekor lembu. Jika tidak mampu, kemudian 7 ekor kambing. Kalau tak mampu seekor lembu, melih 7 ekor kambing. Jika tak mampu juga, memberi makan dengan nilai yang seekor unta. Nilai harga seekor unta. Nilai 10,000. 10,000. 10,000. Jadi ambil piti 10,000 buat beli makanan, jamu kepada orang fakir miskin. Baik. Jika tidak mampu, kemudian berpuasa dengan jumlah cupuk nilai yang seekor unta. Ni parok jadi kira 10,000 beli beras apa semua sekali, ada dalam 5,000 cupuk. 5,000 cupuk secupuk sehari. Jadi 5,000 hari kena puasa. Habis umur dia kena puasa. Baik. Keenam, perkara yang dilarang ketika sedang berihram adalah pemburuan. Haram bagi orang yang berihram dan tidak berihram melakukan pemburuan di dua tanah haram dan juga memotong pokok-pokoknya. Kita duduk di tanah haram, tak boleh kita buru. Kalau ada kijang rusa, ni tak ada belaka dah. Kalau ada habis orang Arab lama dah. Tak ada dah leni. Cuma kalau ada gitulah. Cuma leni ada benda berpati. Berpati termasuk dalam binatang buruan. Haram kepada orang yang sedang berihram ataupun orang yang tidak berihram pun, kalau burung tu duduk dalam tanah haram, tak boleh dikosek. Ni antara kesalahan yang banyak juga orang kita buat adalah dia nak ambil gambar. Sini dia ambil gambar. Dia nak ambil gambar. Dia pun kejar burung. Dia ambak burung. Itu tak boleh. Itu salah. Faham tak? Kang nak ambil gambar, Kang, nak nampak burung terbang tu, Kang. Jadi buat apa ni? Dia kejar burung, dia ambak burung. Tak boleh. Di tanah haram tak boleh. Kita tak boleh menakut-nakutkan binatang-binatang yang berada di situ. Ni antara benda yang perlu kita kena faham. Tapi kalau kita pelihara kambing sana, tu tak ada masalah lah kita pelihara kambing. Kita pelihara kambing, kita tanam pokok, kita tanam sawi, kita tanam pokok-pokok untuk kita makan. Tu tak ada masalah kita pelihara kambing. Tu tak ada masalah. Ini binatang beruang tak boleh. Dia yang sebelum ni ada banyak benda belalang kateh. Dia belalang kateh juga termasuk dalam binatang yang tak boleh kita bunuh. Ketika kita duduk di sana, ada orang yang lambat tengok belalang kateh nak kenyek dengan kaki. Tengok belalang kateh nak kenyek dengan kaki. Itu tidak dibolehkan. Itu kena berhati-hati. Sekiranya seorang itu melanggar larangan tersebut, maka wajib fidyah, kecuali perburuan di tanah haram Madinah dan pokoknya. Dia dah wajib lah bayar fidyah. Dia kena bayar lah. Baik. Kemudian kita masuk dalam bab lah sekali daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif adalah babul bay'. Bab jual beli. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Mukhtasar Al-Latif dia ada sikit membincangkan tentang bab muamalah. Sikit je. Bab jual beli, tapi dia bincang pun secara ringkas aja. Baik. Katanya waman aradal bai'a wan nikaha wa ghaira dhalika fa alayhi an yata'allama kayfiyatahu wa syurutahu. Sesiapa yang ingin melakukan urusan jual beli, nikah kahwin dan selainnya, maka dia hendaklah mempelajari tata cara dan syarat-syarat yang berkaitan dengannya. Jadi kalau orang nak jual beli, mesti dia kena belajar hukum jual beli. Sayyidina Umar melarang mana-mana penjual yang tidak belajar fiqh jual beli untuk berada di pasar, dilarang. Sebab apa dia? Sebab takut jatuh dalam riba. Sayyidina Umar larang. Jadi orang yang nak jual beli, dia kena belajar hukum jual beli. Dia pada asalnya, belajar hukum jual beli, dia bukanlah fardu ain tu pada asal. Melainkan apabila kita nak jual beli, baru wajib kita kena belajar. Kalau kita nak jual beli, kita kena belajar hukum hakam dia. Sebab kalau kita tidak belajar hukum hakam dia, maka akan berlaku perkara-perkara yang dilarang dalam proses jual beli tersebut. Kita banyak guna logik akal. Sedangkan kita kabodah, agama bukan berdasarkan kepada logik akal. Satu ketika, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bawa satu tamar, sebekah tamar, yang maha, pergi jumpa dengan Rasulullah, kepada Rasul, hadiah kepada Rasulullah. Sebekah tamar yang maha, dia pergi jumpa Rasul, kepada Rasul, hadiah kepada Rasulullah. Rasul tanya Bilal bin Rabah,
Bukan, saat ni yang berkata Abu Hurairah kan? Bilal bin Rabah, silap. Bilal bin Rabah ataupun Abu Hurairah, antara dua tu lah, hamba lupa dah lebih tepat. Baik, jadi dibagi, rasanya Bilal. Tak silap ingat Bilal. Dibagi kepada Rasul. Lepas tu Rasul tanya, mu bagi ambil mana ni wahai Bilal, tamar molek ni? Kata Bilal, hamba ada tamar hok dok molek, tamar gerik rendah. Lepas tu hamba tukar. Tamar hamba hok gerik rendah, dua gatang, hamba tukar ambil tamar mahal segatang. Tukar. Dua gatang tamar murah, tukar dengan tamar mahal segatang. Kita kalau guna logik akal, munasabah lah. Tamar mahal, harga dia mahal. Berbanding dengan tamar murah. Memang munasabah lah. Tahu kan, tamar mahal segatang, tamar murah segatang. Tak sama pula harga. Sebab kita pakai dia, pakai logik akal. Tengok. Kata Rasul, awwah ainur riba. Kata Rasul kepada Bilal bin Rabah ataupun Abu Hurairah, hamba lupa lebih tepat. Tu adalah riba, tu adalah riba. Lepas ni jangan buat gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Jangan buat gitu lepas ni. Kau nak buat juga cara dia. Awak jual dulu tamar awak. Bila dapat harga tu baru awak beli tamar orang lain. Kita kalau tengok musim jalan jauh je. Sama je kalau kira. Bilal bin Rabah ke Abu Hurairah? Bilal. Baik, jazakumullah khairah. Kita kata, pusing jalan jauh je. Padahal sama je kan. Ni dua gatang. Ni segatang. Dah gini lah. Saya ambil tamar awak segatang, awak ambil tamar saya dua gatang. Tamar awak tamar mahal. Menasabah lah tamar mahal. Awak ambil tamar murah kan bawa dua gatang. Rasul tak buat gitu. Sebab dia, hak ni segatang, hak ni dua gatang. Ia tidak sama dalam sukatang. Sebab benda hak yang sejenis, tamar dengan tamar, mesti kena sama. Hak ni molek, hak ni tak molek, hak tu tidak diambil kira. Tu agama. Rasul kata lain kali, jangan buat gitu. Mu jual awakmu. Dapat harga, baru beli awak orang. Kita kena pusing jalan jauh. Jalan dekat tak boleh. Kena guna jalan jauh. Tapi natijah sama. Boleh faham kan? Baik. Sebab itulah kena belajar bab jual beli. Gitu juga yang keduanya bab nikah. Allahu Akbar, bab nikah. Tambah-tambah hak muda pula. Hak muda. Tak belajar bab nikah, tak belajar bab talak. Marah sikit, tubik lalu. Marah sikit, tubik lalu. Lepas tubik baru nyesal. Dalam bab mulut ni, bab nikah memang cukup kena jaga. 3 perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis. Gurau serius jadi serius, gurauan pun jadi serius. Kata Rasul, thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. 3 perkara kalau serius jadi serius, gurau pun jadi serius. Benda an-nikah wa talaq wa raj'ah. Ada riwayat kedua wal 'itq. Maksud nikah, rujuk, talak dan rujuk. Satu riwayat lagi adalah merdeka. Talak. Gurau pun jatuh talak. Jadi main gurau bab talak. Mari tanya kita. Jatuh tak talak dengan lafaz sekian-sekian? Kita pun kata kalau lafaz sekian-sekian jatuh talak sebab ni lafaz sarih. Tak tahu dia kata berapa puluh kali dah khabar ke bini. Berapa puluh kali dah khabar ke bini benda lagu tu. Sallallahu salamatu wal afiat. Ini bukan satu kisah ya. Ambil cerita ni berdasar kepada pengalaman yang kita duduk di klinik hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Tak tahu. Dah kalau sekali jatuh satu tolak kan? 2 kali, 2 tolak, 3 kali, 3 tolak. Faham tak lagi? Dah tahu berapa kali dia sebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Budak-budak muda nak marah ke bini. Dia kata lagu tu, jenis pula orang puang sama naik juga. Nak marah lagu mana pun kalau mu sayang ke bini, tak boleh. Jaga mulut. Itu sebab tu penting belajar dalam bab ni. Dan cukup 3 kok, dah lebih baik dah lah. Maksudnya nak kembali mula dah lah. Lepas tu kena benda. Memang kena pisah dah lah. Kena pisah. Ada anak ke, tak ada anak ke. Sebab hukum begitu. Baik.
Tu kena belajar. Bab nikah kena belajar. Baik. Katanya wa syurutul bai'i al-ijabu min al-ba'i'i wal qabulu min al-mushtari wa an yakuna al-'aqidani balighain 'aqilain rashidain mukhtarain wa an yakuna al-mabi'u tahiran aw mutanajjisan yumkinu tuhruhu bil ma'i muntafa'an bihi maqduran 'ala taslimi وأن يكون مملوكا للعاقد أو له عليه ولاية أو وكالة وأن يكون معلوما للعاقدين عينه وقدره وصفته فلا يصح بيع أحد الثوبين أو العبدين ولا البيع بملء هذا البيت طعاما ولا بيع ما لم يره ولا شراء syarat jual beli. Yang pertamanya mesti kena ada lafaz ijab daripada penjual dan lafaz qabul daripada pembeli. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i lagu tu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, illa an takuna tijaratan an tarab. Melainkan tidak halal kamu makan harta benda secara batil, melainkan melalui perniagaan yang terjadi daripada saling redha meredai. Sifat redha adalah sifat yang ada dalam hati. Kita tak tahu penjual tu redha, pembeli tu redha, melainkan apabila dia melafazkan sesuatu perkataan yang menunjuk di atas redha. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Mesti kena ada ijab dan qabul. Cuma dah kalau kita tengok orang ni beli tak ada ijab dan qabul, baik. Jual beli yang dilakukan oleh orang ni memang bermasalah dah kalau menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma bagaimanakah cara kita nak mengsahkan jual beli tersebut? Sekarang ni apabila benda tu orang buat salah mengikut pandangan mu'tamad, kita tidak sebenarnya masih lagi ada cara untuk mengsahkan jual beli tersebut dengan kita mengambil pandangan hak yang mengatakan sah. Boleh faham tak maksud apa? Okey, cerita dia gini. Adakah setiap jual beli disyaratkan kena kata saya jual, hak nu kata saya beli? Baik. Dalam bab ni berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i gitu. Dah ramai orang dak kata gitu. Ramai orang kata gitu tak sah berlaku jual beli ya. Baik. Okey. Gini, ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan ini dipilih oleh Imam Nawawi dan sebahagian ulama mazhab yang lain, yang mana sah jual beli yang tidak ada ijab dan qabul, tetapi kita tengok kepada hal, apa maksud hal, kepada keadaan, kita tengok kepada perbuatan menunjuk di atas redha. Jual beli ini dinamakan sebagai bai'ul mu'atah. Dalam istilah ulama fiqh, bai'ul mu'atah. Cukup redha saat itu melalui perbuatan walaupun tidak melalui perkataan. Jadi kita pergi masuk kedai, kita tak cakap benda pun dengan tuan kedai, kita ambil barang, kita tengok harga, kita pun bayar kepada tuan kedai buat balik kepada kita piti, tengok perbuatan lagu tu jelas menunjuk di atas redha, maka sah mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, dan Imam Nawawi memilih pandangan ni. Baik, tapi sebaik-baiknya kita ajar jugalah beli jual beli online. Boleh tak ada masalah beli online. Kita akad jual beli melalui tulis. Dia sah je akad jual beli melalui tulis. Melalui penulisan, melalui perkataan. Boleh. Tidak menjadi masalah. Baik. Cuma jual beli online ni dia adalah syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia mesti kita kena tahu barang tu. Kalau tak tahu barang, tak boleh juga. Nanti kita akan tengok apa ni. Pembeli dan penjual adalah orang yang balik. Orang balik. Mazhab Imam Syafi'i, dia kata tidak sah jual beli dilakukan oleh kanak-kanak. Sebab apa dia? Sebab jual beli ni melibatkan tasarruf harta. Tu kena faham. Melibatkan dia tasarruf harta. Budak ada harta milik dia, nak bagi kau orang, mana boleh gitu? Baik. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya jual beli mesti dilakukan oleh orang balik sebab dia melibatkan dia pertukaran harta. Baik. Cuma ada sebahagian daripada ulama mengatakan, sebab bab jual beli ni kita tak fokus kepada mazhab Imam Syafi'i saja, kita sebut pandangan-pandangan yang lain. Sebab masyarakat kita tengok kepada dia apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan kanak-kanak yang telah mayit. Jangan hak tak mayit lagi. Hak tak tahu kala benda lagi. Hak yang telah mayit. Hak kenal dah. Pandai dah ngira, pandai dah, kenal dah. Sah jual beli dia, itu pandangan sebahagian ulama. Benda hak yang biasa dilakukan oleh budak.
Sah benda yang biasa dilakukan oleh budak. Kalau benda yang tidak biasa dilakukan oleh budak, tak boleh. Umur baru 9 tahun, boleh saka banyak. Nyegi beli kereta kedai sebagai contoh. Beli motor, beli tanah. Tu tak boleh. Sebab dia? Sebab hak tu bukan kerjaan budak. Bukan kerjaan budak. Orang nipu ramai. Mai budak. Dak kata budak, orang tua kena tipu. Dak kata budak, orang tua kena tipu. Orang tua kampung tu siapa? Cikgu kena tipu boleh ada. Sungguh kita banyak sungguh ni. Ada kih umrah. Kan? Cikgu kena tipu siapa ke orang tepuk dahi. Boleh ada cikgu kena pada orang yang pandai-pandai belaka dah. Sahang hak pelawak. Kan banyak sahang pelawak kan? Sahang. Masuk 1,000 boleh 1 juta. Gila mana orang nak kita gitu. Tapi ada orang percaya, orang cerdik saja. Orang hak nega-nega besar saja. Hak panas-panas saja kena tipu dak sekarang. Dah kalau hak tua-tua gitu kena tipu, budak-budak lebih lagi kena tipu. Maka untuk jaga perkara tersebut tidak sah jual beli hak yang melibatkan benda-benda besar, hak yang dak main. Kalau sekadar yang budak-budak dak main, kalau sekadar beli coklat, sekadar beli mainan, hak murah-murah, tu tak ada masalah dah. Hak tu dibolehkan. Tapi beli mainan hak mahal tak boleh lah. Main beli kapal terbang, berapa puluh ribu budak nyebeli tengok. Dah budak ni tengok benda ni je. Piti banyak. Saka boleh banyak ni. Berapa 80,000 yang dia beli dak sekarang. Tu tak boleh. Baik. Katanya orang balik, lepas tu berakal. Orang gila tidak sah jual beli sebab dia melibatkan harta. Cerdik, orang bodoh tak sah. Dan boleh membuat pilihan. Dipaksa tak boleh, dipaksa pegang. Orang masuk dalam kedainya pegang. Macam ada orang kata di tempat-tempat tertentu di Kuala Lumpur, masuk kedai Cina dululah, lain ni tak tahu. Tak wui tubik, lagi tak beli tak wui tubik. Memang naik minyak sungguh. Allahu Akbar. Ada juga orang nega lagu tu. Jadi tak sah jual beli lagu tu. Barang yang ingin dijual itu ialah suatu yang suci. Benda yang najis tidak sah jual. Benda yang najis tidak sah jual. Ada orang kita tekoh babi ramai tu, dia pun tembok babi pergi jual Cina. Sah tak jual beli? Tak sah. Tak sah jual beli. Baik. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, jual tahi ayam, jual tahi kambing tak sah. Kerana benda tu adalah benda najis. Kalau nak buat juga, jangan jual. Tapi ambil upah tok. Faham tak kira? Jadi ada tahi awak nak boleh. Tapi awak upah saya, tolong saya kerja dengan awak. Tolong upah tok dalam guni menatang. Tu berat kata. Busuk bangor pula. Tu tak apa. Jual beli tak boleh kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan sah jual beli sebab ada manfaat. Dia melihat kepada manfaat tapi dia tidak melihat kepada najis. Baik. Sebaik-baiknya je lah. Jual. Siapa lekat nama jual tahi pula. Jadi komang. Penjual tahi. Komang-komang gitu. Katanya lagi. Atau sesuatu yang terkena najis namun mampu dibersihkan dengan air. Boleh juga benda tu benda mutan najis yang boleh dibersihkan, sah jual. Kita jual baju kita bahan tarik lembu. Dia tak basuh-basuh lagi. Kita jual. Boleh, tak ada masalah. Selain itu hendaklah barang tersebut boleh dimanfaatkan dan mampu diserahkan kepada pembeli. Kalau benda yang tidak mampu diserahkan, tu tak boleh. Hamba ada pelera ikan baru ni sini ni tapi sakar pecah duduk dalam sungai ni. Hamba kira ada 18 ekor. Ikan mahal-mahal belaka. Jadi awak jualkan awak Dan mana ikan duduk dalam sungai ni awak cari diri tak boleh gitu, tak boleh diserahkan. Jual duku sepohong. Tu boleh, tak ada masalah. Tapi dia kena tengok tengok dah kan. Tapi setelah daripada dia dalam bab jual buah, kalau sebelum masak boleh, tapi dengan syarat kerak. Ambil lalu. Baik, kalau sekiranya masak dah, tak apa, tak ada masalah, ambil jual. Jadi tuan dia tengok. Memang dia orang yang pandai ni, dia tengok dukui tahu dah tubik banyak mana orang pandai. Orang tak pandai je tak tahu. Orang pandai ni lembu seekor tu tahu dah.
lembu ni tengok tulang halus, tulang kasar besar ni boleh sekian-sekian. Meleh dak lari jauh. Kadang-kadang tepat-tepat. Kadang-kadang. Dia tahu lalu dah. Orang-orang tok peraih duku ke tu, dia tahu belaka dah kan. Jadi duku atau pokok tak ada masalah sebab benda boleh diserah. Jadi dia maksudnya boleh diserah ni bukan ambil way ke dia lagu tu, bukan. Maksudnya dia boleh ambil lah. Perkara tersebut. Jadi sah je lah. Wallahu a'lam. Barang tersebut dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Nak jual barang kita, jangan jual bukan barang kita. Itu masjid lagi tengok lipat mahal-mahal, kita pun ambil nak jual lipat orang. Tak boleh lelong butuh orang lagi. Tak boleh, bukan barang kita, kena jual barang kita. Atau dia mempunyai kuasa atas barang tersebut. Contoh ayah, dia boleh jual barang anak dia sekiranya adalah syarat-syarat dia. Sebab ayah adalah wali kepada anak dia hak yang masih lagi kecil. Atau dia diwakilkan, orang wakil dia jual. Penjual dan pembeli mengetahui daripada sudut rupa, bentuk, kadarnya dan sifat-sifatnya diketahui. Justru tidak sah jika seorang itu menjual salah satu daripada dua helai pakaian atau salah satu daripada dua orang hamba. Jual beli tak sah. Beli salah satu daripada dua helai pakaian. Aku jual kepadamu salah satu daripada dua helai pakaian ini tanpa ditentukan. Tidak sah sebab tidak ditentukan benda yang dijual. Baik, salah satu seorang daripada dua orang hamba, tidak sah. Sama juga tidak ditentukan harga. Air ni, awak kalau nak beli bayar lalu 2 ya. Kalau bayar ansur-ansur 3 ya. Okey, dia kata saya nak beli ya. Saya beli air tersebut dengan harga tersebut. Kawan ni kata saya jual, tak sah jual beli sebab dia tidak tentukan harga mana. Melainkan kalau dia tentu air ni kalau awak bayar lalu RM1.50, kalau awak bayar ansur-ansur RM3. Okey, saya beli air ni dengan harga RM3 bayar ansur-ansur. Kawan ni kata saya jual. Sah gitu. Sebab dia tentu harga. Baik. Itu perlu kita faham. Jadi kalau barang hak yang kita tak tahu hak mana maka tidak dibolehkan. Rasulullah larang jual bai'ul hasah. Bai'ul hasah ni jual anak batu. Jual anak batu ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Antara penafsirannya adalah barang banyak depan. Jadi saya jual kepada awak mana hak yang kena batu hak yang awak lepo. Kata dia saya beli pun lepo. Kena hak mana hak tu lah. Rasul larang jual begitu. Okey, kita buat contoh zaman kita banyak benda hak yang salah. Budak pergi kedai rucik, dia ada kedai rucik tu tok pitih 5 sen ke, sia ke, pula jatuh benda. Budak ni nak pedang. Ya ada mainan dia lah, nak kereta. Hak dalam tu kereta ada, motor ada, tok pitih. Oh, dak boleh hak dia nak. Habis pitih dah cadang. Banyak mana? Baik, jual beli tersebut tidak sah. Tu kita kena faham, jual beli tersebut tidak sah. Jadi orang hak yang ada kedai rucik tu kena elok daripada jual benda-benda lagu tu. Biar jelas benda hak yang akan dibeli oleh orang. Katanya lagi, begitu juga menjual dengan bayaran sepenuh rumah ini atau menjual sesuatu yang belum dilihatnya. Begitu juga membeli perkara-perkara tersebut. Jadi benda tu tidak jelas maka tidak sah. Baik, panjang lagi kita ingat dang habis malam ni dak dang juga. Nanti kita sambung semulalah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.